للنبي الكريم آل كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتاب التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita melafazkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama hadir pada malam ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kitab kita yang rasanya lama dah kita berhenti. Mudah-mudahan dengan permulaan kita ini dapat kita sambung kembali dan juga mendengar beberapa ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita mengetahui apakah yang patut kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang sementara ini. Semua alhamdulillah, setelah lama kita bercuti, Allah bagi peluang lagi untuk kita hidup. Allah perlu beri peluang untuk kita ni menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang hidup. Seperti mana dalam kuliah yang lepas ataupun kuliah online masa PKP yang lepas, saya ada menyebutkan bahawa apa yang berlaku pada kita sekarang ini, sebab kita pun masih lagi dalam masih keadaan PKP lagi, untuk kita perhatikan apa yang Allah turunkan kepada kita, Allah berikan kepada kita ni, untuk kita sama-sama kembali pada Allah. Yang pertama, untuk kita melihat bahawa manusia ni tak ada kuasa nak lawan perintah Allah, nak melawan rancangan Allah SWT. Kalau Allah kata A, A. Siapa datang pun, negara mana pun, tak ada yang dapat menidakkan kedatangan dia. Dan yang seterusnya, dengan kehadiran coronavirus, banyak mengingatkan kita balik pada Allah SWT. Dulu kita sibuk dengan kerja, bila kita dikurung, terkurung dekat rumah, nak pergi pasar orang takut, macam-macam lagi. Dia seolah-olah macam kita katakan, kita teringat kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Uzlah, Nabi Nuh AS duduk dalam kapal dia 40 hari. Nabi Yunus AS duduk dalam perut ikan nun 40 hari. Allah berikan masa dia untuk zikir,
Allah beri kepada kita juga untuk kita ingat balik kembali kepada Allah SWT. Dulu tak pernah kita, mungkinlah kan, semayang tarawih kat rumah. Tahun ni dapat tarawih, bukan sekadar tarawih, imam pula tu. Yang depan saya ni semua imam-imam ni. Semayang rumah imam lah juga kan. Tak pernah jadi imam tarawih, jadi imam tarawih. Tak pernah jadi imam raya. Telefon, ustaz, macam mana semayang raya? Tak apalah, belajar. Itu keadaan kita kan. Allah SWT berikan kepada kita kan, peluang untuk kita ni kenal Allah dan melaksanakan. Tak pernah habis tadarus. Tahun ni habis tadarus dengan anak-anak pula tu kan, dengan cucu-cucu. Oh, seronok kata. Ini keadaan. Waktu saya selalu, ataupun ramai ustaz-ustaz sebutkan, kalau coronavirus yang menyebabkan kematian ini tidak menyebabkan kita dekat dengan Allah SWT, tidak menyebabkan kita semayang, tidak menyebabkan kita ni baca Quran, zikir, istighfar, bala besar mana lagi yang kita nak sampai untuk kita balik bertemu dengan Allah? Kalau besar macam ni sampai kita tak boleh kerja, tak boleh cari makan pun, ketika hingga menyebabkan kematian pun, masih lagi kita tak balik kepada Allah SWT. Allah suruh semayang, tak semayang juga. Orang kata bala besar mana lagi yang kita nak? Maknanya teruk lah. Kalau keluar daripada coronavirus ni masih lagi macam dulu, teruk. Sebab tu kita lihat kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah bagaimana Nabi-Nabi yang terdahulu, bila diuji oleh Allah SWT, mereka banyak mengenal Allah, mengenal diri mereka depan mata Allah SWT. Waktu tuan-tuan rahmat oleh Allah SWT, dengan Ramadannya, dengan rayanya kan, dengan hajinya tahun ni kan, kita sama-sama doa lah Mekah tu kan. Dengar kata makin teruk sekarang ni di Mekah kan. Tapi apalah, kita doa yang banyak kan, kepada Allah SWT, dan Allah yang berikan, dan Allah juga yang balik ataupun yang mengangkatkan virus. Tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, Abdullah bin Rawahah, kata Abu Lais, meriwayatkan dengan sanadnya daripada Umarah, berkata, Abdullah bin Rawahah ketika akan berangkat ke perang Mu'tah, dia berkata, ya Rasulullah, berikan nasihat kepada aku. Sabda Nabi SAW, engkau akan sampai ke tempat yang sedikit orang bersujud, maka perbanyakkanlah sujud. Nabi kata, yang pertama, engkau akan datang atau pergi ke satu tempat yang kurang orang sujud kepada Allah, oleh sebab itu banyakkan sujud. Nabi juga ingatkan kepada kita, kalau kita pergi tempat orang yang contoh negara bukan Islam, kurang orang bersujud, maka banyakkanlah sujud. Mungkin dengan sujud ni, sujud kita ni, Allah beri keberkahan pada tanah tersebut, atau Allah bantu kita ni untuk menyampaikan dakwah di tempat, atau tidak menurunkan balak di tempat. Macam-macam ni. Waktu Nabi ingatkan kepada kita, engkau akan sampai ke tempat sedikit yang orang bersujud, maka perbanyakkan sujud. Dia berkata, tambah lagi ya Rasulullah, Nabi SAW bersabda, banyakkanlah pada Allah
banyaklah berzikir kepada Allah, maka zikir itulah yang membantu kamu untuk mencapai keinginan dan hajat kamu. Perkara yang kedua, banyakkan zikir kepada Allah, sebab dengan zikir ni dia akan memenuhi atau membantu kamu untuk mencapai keinginan dan hajat kamu. Zikir, banyakkan zikir. Zikir ni lah yang akan menyebabkan kita capai hajat. Sebab apa? Sebab bila kita zikir, kita ingat Allah. Bila ingat Allah, kita takkan buat perkara-perkara yang haram, dan kita akan buat perkara-perkara yang baik. Bila kita buat baik, dapat pahala banyak, maka Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, minta apa pun Allah bagi. Kesan apa? Kesan daripada zikir. Sebab tu jangan tinggal zikir. Paling kurang apa yang saya sedang sebut, paling kurang untuk kita ni sebagai orang awam, 3 perkara. Yang pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk kita ingat pada Allah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, untuk kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, untuk kita ingat diri kita, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ni bagi kita orang lekeh, orang awam macam ni biasalah. Jangan tinggal 3 ni. Nak buat 100, Nabi pernah sebut dalam hadis, 3 ni ada dia punya 100. Sebut, bacalah la ilaha illallah 100 kali, bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selawat 100 kali hari Jumaat, tiap hari pun boleh. Dan juga bacalah astaghfirullah, istighfar 100 kali. Nabi tu pun baca, yang maksum, yang tak ada dosa tu pun baca istighfar 70 kali. Lepas tu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, nak tambah lagi boleh, tak ada masalah. Nak tambah lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tu dah ada 5 dah tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. 5. Kalau kita buat kan, zikir daripada sini sampai Kuala Lumpur, berapa dapat? Banyak dapat. Daripada nyanyi pop bigi kan. Baik, kita zikirlah kan. Ini keadaan. Nabi ingatkan kepada kita, zikir ni boleh akan menyampaikan ataupun menyampaikan keinginan dan hajat kamu. Kita ni banyak hajat kita, tapi kita jarang zikir. Tahu tak istighfar? Tahu. Tahu tak kelebihan istighfar? Tahu. Buat tak pagi tadi? Tak buat. Selawat tahu tak? Tahu. Tahu tak kelebihan selawat? Tahu. Buat tak pagi tadi? Tak buat. Baca Quran tahu tak? Tahu. Tahu tak kelebihan baca Quran? Tahu. Buat tak? Buat. Alhamdulillah. Jangan tak buat. Buat apa ni? Tanya zikir tak buat, baca Quran tak buat, hari ni buat apa kan? Makan je Ustaz. Ni keadaan ni tak nak itu kan. Kadang-kadang ni semua benda kita tahu tapi tak buat. Itu masalah dia kan? Tahu tentang kelebihan solat duha tapi tak buat. Tahu tentang solat malam tapi tak buat. Kita ni, saya dan tuan-tuan lah. Ini kelebihan kita. Allahu Akbar. Bapak Nabi ingatkan kepada ni. Yang ketiga disambung lagi, dia dah bangun dah. Abdullah bin Rawahah kata dah bangun dah, tapi dia duduk lagi. Dia kata tak puas. Ya Rasulullah, boleh tak tambah lagi nasihat? Nabi kata boleh.
berwitir ataupun berzikirlah kepada Allah, maka Allah itu tunggal atau witri, suka kepada yang witir, suka pada yang tunggal ataupun yang ganjil. Banyakkan buat solat witir, kerana Allah ni tunggal, Allah suka kepada yang witri. Buat lepas je semayang isyak ni, buat kat sini pun boleh, buat kat rumah pun boleh. Tapi Nabi ajarkan kepada kita supaya kita buat solat sunat kat rumah, supaya rumah kita tak jadi kubur. Betul, dia ajar kita pada kita solat berjamaah di surau atau masjid di mana tempat orang berjamaah. Tetapi jangan kamu biarkan rumah kamu kosong seperti kubur dengan kamu tidak semayang dan juga tidak baca Quran di dalam rumah-rumah kamu. Benda sunat, benda solat sunat, solat malam buat kat rumah. Bukan adakah orang buat, oh kalau itu tak boleh buat kat surau, boleh, tapi takkanlah tiap-tiap hari kat surau kan. Ada juga masa-masa kita kat rumah. Ni. Tapi dia sebutkan kat sini tentang solat witir sebelum tidur. Tapi kalau rasa-rasa rumah, kadang-kadang ada juga rumah saya tak boleh Ustaz, cucu ramai, berselairak, tak ada, melangas sebenarnya. Baik semayang sini lah. Macam-macam keadaan orang kan. Saya tak boleh Ustaz, masuk je rumah mesti tengok TV dulu kan. Dah hilang witir. Tak apalah, semayang lah sini. Kata Abdullah, tambah lagi ya Rasulullah. Jawab Nabi SAW, jangan malas, jangan berasa lemah jika berbuat kesalahan 10 kali untuk buat kebaikan sekali. Kata Nabi, jangan malas, jangan berasa lemah jika kamu dah buat dosa 10 kali untuk kamu ni buat baik 1 kali. Kita jangan rasa lemah, aku ni habis dah, aku ni memang ahli neraka ni. Tak, jangan. Buat je kita baik-baik, buat baik, banyak istighfar. Esok buat lagi salah, astaghfirullahalazim, kenapa aku buat macam ni kan? Banyak lagi, buat lagi, tambah lagi ibadat kita. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terimalah daripada aku 6 perkara, saya jamin untuk kamu masuk syurga. Terimalah daripada aku ni 6 perkara, saya jamin daripada kamu ni akan masuk syurga. Yang pertama, jika bicara jangan bohong. Bila cakap jangan bohong ataupun kelentong. Macam tu. Bahasa sekarang kencing, berak ke kencing sama, tipu kan. Dia cakap jangan dusta, jangan bohong. Yang kedua, jika berjanji jangan menyalahi janji. Yang ketiga, jika dipercayai, diberi tanggungjawab, jangan khianat. 3 benda ni kita dah dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafik salasa, tanda-tanda munafik ni ada 3. Ada dalam hadis ada 4. Yang keempat, pejamlah mata kamu, iaitu jagalah mata. Yang kelima, jagalah kemaluanmu. Dan yang keenam, jagalah tangan dan kakimu dari segala yang haram. Nescaya pasti akan masuk ke dalam syurga Tuhanmu. Nabi kata kepada Anas bin Malik, terimalah daripada aku 6 perkara, saya jamin kamu akan masuk syurga. Jangan buat 6 perkara.
Yang pertama, cakap jangan bohong. Cakap jangan bohong. Baik kita dengan jiran, baik kita dengan kawan-kawan sekerja kita, baik kita dengan adik-beradik kita. Kadang-kadang menipu adik-beradik ke kan, payah ni kan, macam-macam lagi kan? Gaduh pun sebab menipu. Sebab menipu. Yang kedua, jika berjanji jangan menyalahi janji. Dah janji dengan orang dah, tapi dia mungkiri janji. Jangan. Kita dah janji dengan partner kita nak jaga betul-betul syarikat kan, boleh lari pula. Dengan modal-modal pula boleh lari. Sian kawan-kawan. Kawan partner kita tu, kenapa muka masam ni Ji? Habis Ustaz syarikat saya. Partner saya buat kelentong lari, habis duit. Lepas tu dia fitnah saya macam-macam, habis. Sebab ni tak ada jiwa. Sebab dia tak nampak kesan dekat akhirat, dia tak nampak kesan Allah tu dengan Rasulullah, dia tak nampak. Dosa tak nampak. Ni kalau dia nampak, tak macam tu. Kalau dia nampak, tak alih batu sepadan. Kadang-kadang ada juga orang yang alih batu sepadan. Awak ni ambil 500 ni, awak ukur ke sikit, alih lah sikit. Ni benda ni 4 segi ni kan, mili ni 3 segi, awak buat 4 segi, saya bagilah lagi. Sampai tukar keran, saya bagi 2,000 lagi. Uish. Orang pula, kawan sebelah pula tu jenis duk KL, dia tak tahu apa-apa. Geran pula ada pada dia, dia pun kebit dia, tipu. Ni macam ni kan. Dan yang seterusnya, jika diberi kepercayaan, diamanati ataupun diberi amanah, jangan khianat. Jangan khianat. Dan yang seterusnya, dan pejamkanlah mata kamu. Jaga mata, jangan tengok benda yang haram. Dan yang seterusnya, jaga kemaluan kita. Kadang-kadang ada juga yang tak pandai jaga kemaluan dan sebagainya. Dan jagalah tangan dan kaki kamu daripada segala yang haram. Nescaya pasti akan masuk ke dalam syurga. Ni Nabi jelaskan direct ni, Nabi sebut. Al-Hasan bin Imran daripada Husain radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata Allah Ta'ala, wahai hamba-Ku, kerjakanlah apa yang aku wajibkan ke atas kamu, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling banyak ibadat. Buatlah perkara yang aku wajibkan ke atas kamu, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling banyak ibadat. Iyalah, bila Allah suruh semayang banyak, semayang ni pun dah banyak. Semayang wajib dah banyak dah, semayang sunat pun dah banyak dah. Kalau ikut kita, duha 2, tapi Nabi buat 8. Kemudian Qobliyah, Ba'diyah lagi, semayang tahajud, semayang duha, macam-macam lagi. Itu baru satu. Buat puasa, bulan Ramadan yang wajib, yang sunat 1 hingga 10 Muharram sunat. Ni 1 hingga 9 Zulhijjah sunat. Besok mula kan 1 Zulhijjah sampai 9 hari Khamis depan, buka puasa hari Arafah. Siapa yang buka ataupun berpuasa pada hari Arafah, maka dia dapat pahala 2 tahun. Allahu Akbar. Kita ni nak buat kadang-kadang
Nak dapatkan pahala 2 tahun tu payah. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Tapi pahala kerana kita puasa Arafah ni, hari Khamis depan ni, kalau puasa sunat Arafah dapat, sunat Khamis pun dapat. Ni kalau dapat daripada besok sampai Khamis, lagi bagus. Tak boleh Ustaz, gastrik. Tak payahlah. Macam-macam kan. Banyak ni, banyak benda. Senin Khamis boleh buat. Lepas tu daripada tiap-tiap bulan 13, 14, 15 puasa sunat hari putih. Nabi katakan paling kurang kita ni kosongkan ataupun puasalah kamu pada 13, 14 dan 15 tiap-tiap bulan, iaitu bulan Islam. Ni tu Nabi kata, buatlah, wajiblah, buatlah perkara yang wajib, aku wajibkan ke atas kamu, maka kamu akan jadi orang yang paling banyak ibadat dia. Banyak sedekah lagi, baca Quran lagi, zikir lagi. Ush, kalau Allah nak ikutkan apa yang Allah wajibkan, hebat kita ni. Dan tinggalkan apa yang aku larang, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling warak. Tinggalkan apa yang Allah larang, maka kamu akan jadi orang yang paling warak. Iaitu apa warak? Orang kata warak ni compang camping Ustaz baju dia, zuhud ni, tak. Maksud warak dalam bahasa Melayu meninggalkan yang syubhah dan khuatir terhadap yang haram. Ni maksud warak. Dia bukan tak nak, dia nak tapi takut kalau dia buat masuk haram. Kalau dia dapat jadi haram, ataupun melakukan perkara-perkara yang syubhat. Ini tak nak. Dan terimalah apa yang aku berikan kepada kamu daripada rezeki, nescaya kamu akan jadi sekaya-kaya manusia, iaitu manusia yang paling kaya. Allah kata yang ketiga, dan terimalah apa yang aku berikan kepada kamu daripada rezeki, nescaya kamu menjadi sekaya-kaya manusia. Kita ni kalau terima apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan rasa tenang. Tapi masalah dia bila kita tak rasa cukup, tak rasa cukup. Waktu ulama ingatkan kepada kita, kita ni kadang-kadang minta kaya, tapi Allah tak bagi kita kaya. Allah datangkan orang miskin kepada kita. Bila Allah datangkan orang miskin kepada kita, kita akan mula fikir, rupanya ada lagi orang susah daripada aku. Aku ni bolehlah makan, orang lain tak boleh makan. Aku rumah alhamdulillah, rumah okey, elektrik okey, air okey, siap ada aircon lagi. Kira tu dah kaya raya dah tu kalau ada aircon lah sekarang kan. Orang ni alhamdulillah, Allahu Akbar, dah banjir rumah. Lepas tu tengok hujan pula tu, lokus basah dengan bumbung bocor. Sial pula tu, anak-anak ni tak ada, dia pula tak kahwin dulu, kerja pula sendiri. Rupanya ada lagi orang macam ni. Nak banding aku, alhamdulillah lah kan. Allah datang, kita minta kaya, tapi Allah datangkan orang miskin untuk kita fikir bahawa apa yang kita dapat dah cukup hebat dah, nak banding orang lah. Maknanya kita ni kaya. Pentakrifan apa yang dimaksudkan kaya. Orang yang papa kan, orang yang papa ialah orang yang kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang. Tu papa. Hari ni kerja dapat makan tengah hari, alhamdulillah. Petang tak ada, kerja lagi, baru dapat nasi kan, baru dapat nasi malam. Itu dengan anak-anak.
Miskin iaitu benda yang ada pada dia tapi bukan harta dia. Ada bolehlah rumah tapi rumah sewa, bolehlah kereta tapi kereta yang biasa-biasa, tapi dia redha. Ni namanya miskin. Yang ketiga, kaya. Apa pentakrifan kaya? Pentakrifan kaya iaitu bila seseorang itu atau satu keluarga tu boleh memikirkan besok makan apa. Ya, besok makan apa ya? Ada rumah. Banyak lagi rumah kita tu, ayam ada 2-3 ekor lagi bang. Besok nak masak apa? Abang cakap je kan? Nasi Arab ke nasi tomato? Oi, kalau itu boleh fikir untuk besok, maknanya itu kita kaya. Kalau boleh fikir untuk sebulan, tu kaya raya. Untuk sebulan, tu kaya raya. Kita nak buat apa? Bulan depan kan kita buat kenduri bang. Ni. Boleh bincang untuk rezeki terbulan, maknanya tu kaya raya. Tak payah fikirlah nak bagi tak, nak bagi tak. Ni keadaan kan. Ni nak pentakrifan kaya, kaya raya, miskin, apa. Ni keadaan dia kan. Ada orang tak apalah, ada orang kita kan. Dan dia miskin, ada Ustaz, macam mana nak kaya nak kata dia miskin Ustaz kan? Astro je dia apa kan? Astro 3 astagfirullahaladzim, gagak lah. Yelah, kadang-kadang kita dalam pentakrifan dekat pejabat agama kan, kadang-kadang kita nampak rumah dia rumah batu, betul, tapi tu adalah rumah peninggalan suami dia. Kereta tu pun kereta suami dia. Bila meninggal je seseorang, ada yang terus bayar, yang insurans yang bayar rumah tu, tapi dia tak ada kerja, pencen suami dia tak ada. Ada pun anak je, ada pun anak dia dan sebagainya. Kalau pula tambah pula tu OKU pula anak dia, sudah. Tu kita kena tengok juga pentakrifan ni. Nak cerita apa ni tadi? Tentang kaya tadi kan. Nak cerita tentang kaya tadi. Tapi kalau kita rasa syukur dengan apa yang ada pada kita, maka itulah jadi orang yang kaya raya. Macam kita lah tengok atuk kita dulu kan, kerja sendiri, bukan kerja kerajaan, kerja kabun ni, tapi anak 9 kan? Semua kita katakan bahagia dia, sampai anak-anak dia semua masuk universiti dan sebagainya. Alhamdulillah kan? Sebab apa? Sebab dia rasa syukur. Dulu tak ada elektrik, pukul 9 dah tidur dah. 9 malam dah tutup tidur. Gelap, atuk dah menyarit habis kan? Tak ada sekarang ni pukul 12 tak tidur pagi kan, macam-macam kan. Macam ni keadaan dia kan. Khudail bin Iyad berkata, hamsun ataupun 5 perkara tanda kebahagiaan. 5 tanda kebahagiaan. Kita tengok kita ni bahagia tak bahagia. Yang pertama, keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati. Yakin, tawakal pada Allah. Benda yang apa yang ada ni semua adalah milik Allah SWT. Kita akan rasa bahagia. Tanda kebahagiaan. Yang kedua, warak dalam agama. Warak dalam agama, patuh dalam agama. Zuhud dalam dunia. Zuhud dalam dunia. Dan malu di mata, dan takut kepada Allah dalam seluruh badan. Takut kepada Allah dalam seluruh badan. Mata kita takut Allah, tangan kita takut Allah, kaki kita takut Allah. Semua yang ada pada kita ni semua takut Allah, sebab kita tak nak buat perkara-perkara yang Allah larang, Allah murka.
Ni bila ada macam ni sifat, maka kita adalah orang yang bahagia, iaitu apa yang senang hidup kita. Dan 5 tanda-tanda celaka. 5 tanda-tanda celaka iaitu keras hati, iaitu tidak boleh diterima nasihat. Dah tahu salah, dah ada dah dalil, tak nak terima ke? Payah. Datanglah orang macam mana pun, ustaz lagi dia tolak kan, ketua kampung, pak imam, macam-macam ni beri nasihat pada dia, tak nak diterimanya kan? Tak apalah. Itu tanda-tanda orang yang celaka, keras hati, iaitu tidak boleh diterima nasihat. Yang kedua, kering mata, tak pernah menangis, tak pernah merintih, tak pernah mengharap pada Allah SWT, tak pernah rasa sedih. Ya Allah, kenapa aku buat dosa? Kalaulah kerana dosa ni aku masuk dalam neraka, kan susah aku. Ya Allah, janganlah masuk neraka. Aku ni kalau duduk dalam atas lilin pun rasa tak boleh dah kan. Panas aku, lebih-lebih lagi neraka yang dah dipanaskan 3,000 tahun ni. Satu hari akhirat bersamaan dengan 1,000 tahun dunia. Nabi kata orang yang paling sekali, yang paling susah, yang paling ringan pun, bila dalam hati dia ada sebesar zarah, sebesar habuk je dosa dia dengan Allah SWT, maka akan itu paling kecil tu, maka dimasukkan dalam api neraka 500 tahun. Allah, belum tinggal semayang ni. Ya Allah, kalau aku macam tu habis aku, ya Allah, macam mana aku kan? Bila nak masuk 500 tahun tu banyak mana tu? Satu hari akhirat bersamaan dengan 1,000 tahun dunia. Kalau 500 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Dengar macam ni kita rasa gerun tak? Kalau tak pernah rasa gerun, tak rasa menangis, tak pernah merintih, ni tanda-tanda yang teruk kita ni. Risau, tak pernah risau tentang mati. Apa berlaku lepas mati besok ni? Aku ni aku. Tengok jenazah kat depan tu kan, kalau akulah yang kena kapan ni, mati aku ni, malam ni macam mana, kena beduk ke kena apa, aku kena belit ke aku malam ni kan? Tengok belakang, ramai orang semayangkan dia ni. Aku besok ni ketika mati, ramai tak orang semayangkan aku? Ramai tengok pergi kubur, ramai orang pergi hantar kubur ni. Aku ni esok kalau mati, ramai tak orang hantar kubur aku ni. Tengok dalam kubur bersoni je, bersoni je ni, ngiring pula tu kan. 3 kaki, 7 kaki dalam, bukan meter, kaki kecil macam ni je. Agaknya macam mana kalau dalam tu ada air pula tu. Aduh, hujan-hujan ni penuh pula liang dalam air, lemas aku susah agaknya. Tu kita kena fikir, risau, menangis, risau, mintih, ya Allah tolonglah, ya Allah janganlah. Waktu kita kena disebutkan kat sini, kering mata. Kita tak pernah ke mikir begitu? Kalau kita pernah fikir, nangis kita. Kalau Allah bagi sebaliknya, kita nak mati dengan husnul khatimah, jangan mati dalam su'ul khatimah, meninggal muka hitam. Tak nak masuk neraka macam tu kan, satu lubang daripada lubang neraka. Tak nak. Bila tak nak, kena banyak beramal, kena banyak istighfar, kena banyak baca Quran.
banyak beramal, banyak solat taubat. Sebab tu ulama ingatkan kepada kita, kita ni ada dua. Dalam dunia ni kena cari dua duit. Duit dunia pun nak kena cari dalam dunia, duit akhirat pun nak kena cari. Ini keadaan. Dan yang seterusnya, ada rasa malu. Tak ada orang celaka, tak ada rasa malu. Buat dosa, tak ada rasa malu. Saya beritahu semalam, Ustaz, saya tidur kat hotel dengan sekretari saya. Tak rasa malu buat dosa. Semalam miss 1 nombor je, Ustaz. Kalau rasa dah dapat, saya bagi Ustaz 50,000. Amboi. Jangan beritahu lah, bagi je lah. Ustaz tak tahu tak apa, orang tak tahu kan. Tak tahu pula, tak boleh lah. Bukan, tak, masalah dia apa? Masalah dia bangga. Dia bangga dia beli. Ada orang sampai sekarang saya tak pergi warung dia, sebab saya tahu. Tahu apa, Ustaz? Ustaz tahu tak saya buat warung ni apa? 2 ekor. Modal ni semua cantik, Ustaz, ni dapat itu hari tekan gambar ni RM10, dapat RM1,000, Ustaz. Dapat lo restoran nampak cantik ni. Cantik tak, Ustaz? Cantik. Bagus. Sampai sekarang tak pergi. Tahu takut apa? Bukan apa, kita takut syubhah. Kita takut benda tu macam je kita pergi haji dengan duit haram. Walaupun dia buat warung, alah modal ni Ustaz, tapi ada tak saham? Ada. Itu risau. Bagi orang tak tahu, tak apalah. Ini cerita kat kita lah kan. Itu yang risau tu kan. Tak rasa malu. Ini tanda orang celaka. Dan yang seterusnya, rakus terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Benda yang dia buat tu, daripada segi percakapan, daripada segi pemikiran, daripada segi perbuatan, semuanya dunia. Tak ada benda pun yang akhirat. Dia bergaduh, dia apa ni, semua kerana dunia, bukan kerana akhirat. Bukan kerana Allah, bukan kerana Rasulullah, tapi kerana rakus, tamakkan kepada dunia. Ini tak nak. Dan yang seterusnya, panjang angan-angan. Ini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami meninggalkan 90% dari yang halal kerana khawatir syubhah atau masuk kepada yang haram. Juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata serupa dengan itu. Kata Sayyidina Umar, kami meninggalkan 90% daripada yang halal, tapi kami tinggalkan. Kerana apa? Kerana takut syubhah. Syubhah ni apa? Ragu-ragu, ya tak ya benda ni, betul tak betul ni, maka tinggal. Walaupun nampak cepat kaya ni kalau masuk ni, tapi macam mana boleh dapat? Masuk 500, dapat 50,000. Kat mana? Apa yang dijual? Mana barang dia? Apa? Mana jual beli dia? Tak ada. Ada lah, Ustaz, masuk je. Duit memang halal. Tapi ada syubhah tak? Ada. Macam tu tak nak. Seorang hakim berkata, keadaan dunia ini semua ajaib, tetapi saya hairan kepada anak Adam yang menipu dalam 5 perkara.
Yang pertama, saya takjub terhadap orang yang memiliki kelebihan dunia, mengapa tidak digunakan untuk masa-masa kehidupan, keperluan hidup. Kata alim ulama ni, keadaan dunia ni semua ajaib, tapi yang paling ajaib lagi apabila saya hairan anak Adam tertipu dengan 5 perkara. Yang pertama, saya takjub dengan orang yang memiliki kelebihan dunia, ada kelebihan dunia, mengapa tidak digunakan untuk masa-masa keperluan hidup. Apa keperluan hidup? Hidup ni untuk apa? Ibadat. Kenapa bila banyak duit, ada kelebihan harta, tapi tak gunakan untuk kelebihan keperluan hidup? Patutnya makin rajin semayang, patutnya macam sedekah ke, buat sekolah ke, bantu orang ke, tetapi dia tak buat. Tidak digunakan untuk masa-masa keperluan hidup. Hidup ni untuk ibadat, tapi dia tak gunakan apa yang dia ada untuk ibadat. Malahan dia lakukan apa yang dia ada untuk maksiat. Apa yang dia ada untuk maksiat, kan rugi tu. Patutnya ada, maka jadilah macam Abdul Rahman bin Auf, ataupun sekarang ni Ustaz Ibit Liu, kan? Ada, maka dia gunakan, bagi. Sebab ada gaji sebulan 70,000, 700,000 dengan syarikat yang dia ada, 5 syarikat yang dia ada, tak masuk yang dulu kan, tak masuk sekali dengan syarikat yang 10 pasar raya yang baru dibuat ni kan. Apa dia nak? Tak ada. Dia nak bantu je, dia kata. Ini keadaan dia, kan? Kan sekadar pergi haji umrah, malahan hantar pula orang pergi haji, pergi umrah, bantu dan sebagainya. Yang kedua, saya takjub dari orang yang pandai bercakap, bagaimana dia hanya menurut hawa nafsu dan mengabaikan perintah Allah dan membaca Al-Quran. Azan, okey. Azan dulu atau disambung sikit lagi? Azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
La ilaha Allahumma rabb hadhihi wassalatu Kami masa sikit baca saja. Yang kedua, saya takjub dari orang yang pandai bercakap, bagaimana dia hanya menurut hawa nafsu dan mengabaikan perintah Allah dan membaca Al-Quran. Pandai cakap tapi ikut hawa nafsu, abaikan perintah Allah dan tak baca Quran. Yang ketiga, saya takjub dari orang yang sihat, tidak sibuk. Mengapa ia tidak berpuasa tiap bulan 3 hari? Bagaimana dia tidak memperhatikan pahala dan kesan daripada puasa itu jika nanti telah menyambutnya? Saya takjub dengan orang sihat, tak sibuk. Mengapa dia tak puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan? Bagaimana dia tidak memerhatikan pahala puasa pada, seperti misalnya saya sebutkan, puasa hari putih, iaitu 13, 14 dan 15. Sihat, tak sibuk, tapi tak puasa. Yang keempat, saya takjub pada orang yang sentiasa tidur hingga pagi. Mengapa dia tidak memperhatikan pahala sembahyang 2 rakaat di tengah malam? Takjub pelik saya ni, bila orang ni suka ataupun sentiasa tidur hingga pagi, mengapa dia tidak memperhatikan pahala sembahyang 2 rakaat di tengah malam? Kita waktu ni dapat bangun lepas ataupun sebelum daripada subuh tu, sembahyang 2 rakaat. Banyak pahala dia. Yang kelima, saya takjub terhadap yang berani melanggar larangan Allah, padahal dia mengetahui bahawa Allah akan mengabaikannya pada hari kiamat. Bagaimana dia tidak memikirkan akibat perbuatannya itu? Saya tahulah, marah pula tu kan. Jangan risaulah, kalau Allah, kalau kami ada dosa pun biar Allah je yang balas. Korang senyap je. Wish, sombong lah. Ajak amal ma'ruf nahi munkar ni salah ni, tak betul ni bang. Kalau aku salah sekalipun, biar Allah je yang balas. Korang apa tahu. Jangan jaga tepikan orang. Marah dia. Itu keadaan dia kan. Ni berlaku sekarang ni. Berlaku sekarang. Cakap salah, tak cakap salah. Ni. Cakap manusia marah, tak cakap Allah marah. Mana nak? Ni keadaan kita kan. InsyaAllah, marilah kita sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila inastudil firdausi afna wa la aqwa ala narin jahim. Allah fa'abni tawbatan wa fi dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim.
Tuhanku, aku tidak layak masuk surgamu, namun tak upaya menghadapi api neraka. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, ampunan maaf, salah dan silap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama tutup dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.